Kerana setengah-setengah seka tu membawa kepada dosa. Walaupun seka bukan selama, tapi setengah-setengah seka tu ialah berdosa. Wala tajassasu, dan jangan duk mengisi hak orang. Jangan duk mengisi hak orang. Tu nak ayat. Hani penyakit pecah belah ni. Wala yaghtab ba'dukum ba'da, jangan duk ngopak setengah kamu akan setengahnya. Jangan duk mengopak, jangan duk kecek keburukan orang. Nak ayat kata, kerana di akhirat esok kena minta maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Ankabut ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sadaqallahul azim. Suratul Tahrim ayat yang ke-7. Qala Allah Ta'ala fi muhkami kitabih, wa an laysa lil insani illa ma sa'ah. Sadaqallahul azim. Suratul Najmi ayat yang ke-39. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mali walid dunya ma ana fid dunya illa karakibin istadalla tahta syajaratin thumma raha wa tarakaha, au kama qala. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Alhamdulillah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam kita di malam ni beramai-ramai kaum ibu, kaum bapa, hadirin hadirat, juga sidang penonton sekian di luar sana. Sama-sama kita dapat hayati di malam ni peluang terbaik. Masih lagi Allah Ta'ala bagi peluang baik kepada kita. Kita boleh dengar sikit sebanyak panggil tazkirah, pesan ni, sikap-sikap, mengingati sesama kita. Kerana kita hidup dunia ni bukan lama, sekejap saja. Sekejap saja yang kita boleh hidup dunia. Tuhan pun dah berjanji, Nabi pun dah royak. Maka dengan keadaan kita hidup dunia buat sementara ni, mana kita mesti kena awasi sangat-sangat. Kita kena jaga sangat-sangat. Kita kena cermat sangat-sangat dalam kehidupan kita. Jangan kita kasar, jangan kita tergaduh. Jangan rupuh. Tu kita orang Islam ni kena halusi sangat-sangat. Tak boleh kita bergaduh. Jangan kita bergaduh. Jangan kita ni tak tahu kok mana kita bergaduh, kita akan sesat di hari kemudian nanti. Nabi pun royak, al-ajalatu minasyaitan, gaduh repuh itu daripada syaitan. Panggil perangai syaitan. Wa ta'anni minallah, dan orang bergaluh itu ialah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita tengok Rasulullah sendiri dan para sahabat, dia cermat benar masalah kehidupan dia. Baik kehidupan dia saat itu merupakan cari makan dia, ataupun kehidupan dia ni membantu menafkahkan ahli keluarga dia, makan minum dia, pakaian dia, semua tu halusi di dalam hidup samotara ni. Kerana samotara yang Allah Ta'ala beri hayat kita, beri hidup kita samotara ni, dia akan kira segala-gala. Bukan beri peri-peri dak. Dia letak, dia latih. Dia latihkan pekerja dia untuk jaga kita. Untuk jaga kita. Kita jangan ingat kata kita duduk sore ni kosong-kosong, tak ada. Sekurang-kurang nak rakyat kata, adanya rakib dengan atik, kiraman katibin, dia duk tulis kita semua ni. Dia tulis halusi. Apa yang kita kata dia tulis. Apa yang kita berlapar tu ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atik. Apa yang kita buat tu mulut kita pra tu, nak rakyat kata dia tulis siap-siap dah. Sebab tu dalam sebutan kita, kata-kata kita tu, kita kena beringat. Apatah lagi perbuatan kita. Perbuatan kita ni, lebih-lebih lagi perkara-perkara yang berkaitan dengan dosa yang kita lakukan. Tu kita kena beringat dalam hidup kita.
Maka malam ni apa amo nak cerita kepada ibu-ibu, ayah-ayah semua di malam ni. Satu amo nak cerita tentang janji Allah Ta'ala kepada kita orang yang beriman dan amal soleh. Kebaikan nak ya. Dan juga Tuhan ada cerita di dalam tu juga, iaitu apa yang kita usaha di dunia ni, yang kita buat di dunia ni, apa balasan lagi akan datang. Tu nak royak malam ni lebih kurang. Lepas tu amo nak ceritalah sikit sebanyak berkenaan dengan ada beberapa perkara, iaitu berkaitan dengan kaum ibu kita, supaya nak peringatan, supaya nak kita pakat jaga dalam hidup kita. Kerana apa? Kerana tok lelaki ni dia sebagai bertanggungjawab dah. Orang jantan ni sebagai bertanggungjawab dalam rumah tangga dia. Tetapi kaum ibu ni sebagai ibu, sebagai orang jaga di dalam rumah tangga ni, kita kena berperangai lagu mana. Maka Nabi ada cerita di dalam hadis dia, ulama ada cerita dalam kitab-kitab dia, sebagai memberi peringatan kepada kita semua sebagai hamba Allah Ta'ala, sebagai orang yang beriman. Kerana apa? Kerana benda ni Allah Ta'ala utuh Rasul ni nak menyampaikan agama, nak menyampaikan agama kepada kita. Maka Tuhan ada cerita di dalam Al-Quran, dari suratul Ankabut ayat yang ke-7. Tuhan katakan, walladzina amanu wa amilus solihat, orang-orang yang beriman kepada Allah Ta'ala dan serta dia buat amal soleh. Bukan beriman saja, dia buat amal soleh, suka dia buat kebaikan. Bukan dia buat kejahatan, dia buat kebaikan. Jiwa dia tu buat kebaikan, tak suka buat kejahatan. Ni Tuhan royak. Apa Tuhan kata? Lanukaffiru anhum sayyiatihim. Orang ni bila dia lakukan kebaikan, buat amal soleh saat ini, Tuhan kata aku nak kifaratkan dosa dia. Aku nak buat dosa dia. Aku nak kurang dosa dia. Kalau hak banyak dia kurang, kalau hak sikit habis. Ni nak ayat tu Tuhan janji dengan kita dah. Panggil janji Allah Ta'ala ataupun balasan Allah Ta'ala orang yang buat kebajikan. Ni Tuhan dah janji siap dah. Walladzina amanu wa amilus solihat, bermula orang-orang yang telah beriman dan wa amal soleh. Orang ni Tuhan kata lanukaffiranna anhum sayyiatihim, sesungguhnya kami nak kifaratkan akan apa dosa-dosa mereka itu. Bila dia mati, Tuhan kata lain pula, wala najziyannahum ahsanalladzi kanu ya'malun. Tuhan kata bila dia mati, bila kembali ke rahmatullah, bila pergi tanah dikubur dah, simpan jasad dia situ, nama dia ni panggil hidup dalam arwah. Tuhan kata bila dia tu dah mati, menemui akhirat lagi akan datang, Tuhan kata wala najziyannahum, dan sesungguhnya kami nak beri balasan, kami nak beri balasan akan mereka itu. Balasan yang Tuhan nak beri itu ahsan, lebih comel, lebih comel. Allazi kanu ya'malun, yang mana berbanding yang mana kamu buat dulu di dunia. Balasan yang Tuhan nak balas ni hak telah mati dah di akhirat nanti, balasan Tuhan katanya aku nak balas ni lebih molek daripada hak muda buat di dunia lagi. Kalau berbanding dengan hak muda tak buat atas dunia ni, balasan aku lebih molek lagi. Ni Tuhan janji dah ni. Maka balasan Tuhan hak molek tak ada dah, tercari tak jumpa dah. Malaikat syurga hak molek sekali tak ada dah. Ni Tuhan janji dengan kita, janji dengan orang buat amal soleh, janji dengan orang yang beriman, bahawa bila dah mati lagu tu lah. Tapi sebelum mati, muda buat amal soleh, muda buat kebajikan semua tu, Tuhan kata lanukaffiranna anhum sayyiatihim, sungguhnya kami nak kifaratkan tu daripada orang tu saning hak beriman amal soleh tu, sayyiatihim, akan kejahatan-kejahatan, dosa-dosa mereka itu. Ni kalau belum mati. Ni belum mati. Jadi sebelum mati orang beriman buat amal soleh ni, dia dapat Tuhan kifarat ke dosa dia. Dapat kifarat ke dosa dia. Kerana apa? Kerana amal soleh ni nak ayat kata kebajikan ni yang menghapuskan dosa-dosa. Innal hasanati yuzhibnas sayyiat,
kebajikan ni dia akan menghapuskan akan segala kejahatan. Bila kita buat amal soleh dengan automatik, dengan automatiknya Allah Ta'ala kifaratkan dosa kita, kerana kita dapat amal soleh kita buat, kita dapat kebajikan. Al-hasanat yuzhibnas sayyiat. Tu dah kebaikan pahala kita tu, amalan kita, kebaikan kita saat ni tu yuzhibnas sayyiat, menghapuskan segala dosa-dosa. Tu nak ayat. Habis tu dah kita berimej, kita buat amal soleh dah, tu nak kifarat dosa kita. Betul lah memang. Memang betul lah. Ni ibu-ibu, ayah-ayah ingat molek kita duduk atas dunia ni, kita gunalah apa panggil ciwit kita, hidup kita atas dunia ni jadi seagung-agung manusia, secomel-comel manusia. Jangan orang cari, orang duk buat maksiat, orang buat dosa-dosa. Dia tak tahu kadang-kadang dosa yang dia buat saat itu membawa kecewa dia hidup dia di akhirat lagi. Terus kata akhirat tu, akhirat dalam kubur pun dia kecewa dah. Dia kecewa dah, nak ayat kata. Ni orang suka buat kejahatan. Bila mati Tuhan janji pula, Tuhan kata aku nak beri balasan kepada orang ni hak dok buat baik dah dunia dulu. Gapo Tuhan kata aku nak beri balasan lebih baik daripada hak mung dok buat di dunia lagi. Mana hak mung dok buat dunia? Mung sembahyang, mung puasa, mung buat haji, buat umrah, mung sedekah pawah, mung tolong orang susah, macam-macam lah. Mung senyum baik ke orang. Tak ada kira kebaikan semua tu. Tapi Tuhan kata hak mung dok buat tu Allah perih sangat ya. Perih sangat, rengi sangat ya. Kalau berbanding dengan aku nak beri di akhirat, panggil tak dengar. Apa panggil tak dengar? Yang ni secomel-comel balasan Allah Ta'ala di akhirat nanti. Apa secomel-comel? Iaitu kena kepada syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Tuhan ada royak dah. Tuhan royak di apa ni? Di surah lain, di ayat lain, sebagaimana dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 Tuhan kata. Tuhan royak dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke-25 Tuhan kata ini, wa basyiril ladzina amanu wa amilus solihat. Tuhan royak berita baik kepada orang beriman dan amal soleh. Tuhan kata, Tuhan ni dia buat dia beri berita baik. Basyir mana royak berita baik. Berita baik. Berita baik orang beriman amal soleh. Gapo berita baik Tuhan nak royak tu? Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya boleh bagi orang buat amal soleh atau beriman saat ni tu, jannatin, kebun-kebun. Bukan kebun, banyak kebun. Banyak kebun. Jannatin mana kebun-kebun kita panggil. Bunyi kata kebun-kebun tu banyak lah. Bukan sekarang dak deria, seto, rambut teh, dokong, apa ni, lasak, buat cepedok, nako, lamjai, tu macam-macam, topoh, taman, nak ya tu. Jannatin. Jadi Tuhan ibarat dengan jamak taksir, jamak muannas. Jannatin. Kita reti kata banyak lah, banyak. Kebun hak Tuhan nak beri ni banyak. Maka kebun ni sebab kebun. Keadaan kebun saat ni tajri min tahtihal anhar. Tuhan kata kebun saat ni tu yang sungai-sungai duk mengalir air kat tepi-tepi tu. Di bawah-bawah kebun kita tu. Bawah kebun tu ada sungai duk mengalir tu. Jadi comel lah kebun kita tepi air. Cuci rupuk tak ada sorak, daun kayu tak ada sorak. Cuci buah lebak bakar. Bukan suti kebun. Banyak Tuhan royak janji dah. Tu Tuhan nak berinya. Bukan sekadar tu, di akhir ayat Tuhan kata pula, walahum fiha azwajum mutahharah. Ni di akhir ayat ni. Di akhir ayat ni, walahum fiha azwajum mutahharah. Boleh bagi orang tu juga hak beriman dan amal soleh saat itu, fiha di dalam kebun esok, dalam syurga esok tu, azwajum mutahharah, isteri-isteri yang suci. Isteri-isteri yang suci, sama ada isteri kita di dunia ataupun isteri kita anak bidadari lagi akan datang. Kedua-dua isteri kita, dua jenis ni
Nak royak kata ialah mutahharah. Apa mutahharah? Yang suci. Apa yang suci maksud sini? Maksudnya orang tina walaupun muda-muda, anak cerdang di dalam syurga esok, baik anak bidadari, baik bini kita sendiri, dia tak mari dah. Dia tak mari bulan, darah bulan tak ada dalam syurga esok. Tu nak ayat tu orang tina tu yang suci-suci. Allahu akbar. Ni nak ayat tu Allah Taala akan beri wahum fiha khalidun. Orang ni padahal mereka itu bini hak tu hak ada bini dia saat ni tu fiha dalam syurga esok, dalam kebun dia esok, khalidun akan kekal buat selama-lama. Duk situlah sampai bila-bila. Tak ada hari sudah, tidak ada hari kesudahan. Menikmatilah apa yang Allah Ta'ala suruh kita menikmati dalam syurga esok. Mu nak makan, kau nak pakai, kau nak minum, kau nak tidur, kau nak gapo kau, tak ada penyakit satu pun tak ada. Sehat serta comel, cuci tu percaya tu Allah. Ni nak ayat tu hak Tuhan janji dengan kita. Nak ayat tu orang yang beriman amal soleh. Sebab itulah ibu-ibu, ayah-ayah dan sidang penonton sekalian, kita ni kena pisah. Jadi gitulah. Jadi gitu. Jadi kan? Jadi beriman dan amal soleh. Jangan sekadar iman saja. Kalau iman saja tak ada amal soleh, tak pakai juga. Jadi tak berhasil yang mana kita nak. Kalau amal soleh saja tak beriman, tak berhasil juga. Dua kelimah ni Tuhan kapuh semua di mana-mana dalam Quran. Cuba kita perhati tengok. Bila Tuhan sebut beriman, sebut amal soleh. Bila sebut amal soleh, sebut beriman. Kerana dia nak tangga tak boleh, nak cerah tangga tak boleh. Dua kelimah ni. Kalau cerah dua ni, mana tak berhasilkan kita hidup di dunia nak menuju ke akhirat. Jadi kita tak akan dapat kebahagiaan. Kalau kita beriman saja, dia mata tu dia tu Islam tu beriman dah, tapi tak ada buat amal soleh. Semaya baik pun tak, puasa pun tak, khairat jariah pun tak, tolong orang pun tak, tak ada apa sekarang, tak ada buat amal soleh, tak pakai juga. Iman saja tak amal soleh. Kalau amal soleh saja tak ada beriman, supalah. Amal soleh saja, rajinlah dia tu. Gana buat sejik dia. Siapa dia buat sejik tu? Epong. Epong duk mana? Tu Krungthep Mahanakon. Tolong wak kita masjid, dia kaya. Dia kata, "Oi, tambun leh." Tambun wak masjid ke orang Islam, witun susah kepada orang-orang belajar. Tak ada kira lah buat kebaikan, tapi dia lekatnya iman tak ada. Amal soleh penuh dah, tapi iman tak ada. Tak jadi Islam dah, tak terpakai juga. Habislah banyak juta tara mana pun. Dia kena ada kedua-dua. Sebab tu orang Syiah, orang kafir lain pada orang Islam ni, amalan dia banyak, kebaikan dia banyak, tapi tak berhasil untuk nak guna di akhirat esok. Sebab tu dalam satu ayat tu ada ceritanya, panggil amalan orang kafir tu, kata kasarabim biqi'ah. Macam kita tengok atas miota tu macam air lilak macam air dah. Orang lain neraka bila tengok lagu tu dia suka. Orang kafir duk lain neraka, dia tengok lagu tu suka, nampak lilak itu sedap tu dengan air, tak ada dah aku lapar air minum. Gi sekerak tak ada. Tengok dapat pula lilak tamiota tu. Panggil amalan orang kafir di akhirat esok tu hewak lolok. Tunjuk wak lolok. Kita tengok tak ada ni. Kerana dia tak berhasil kerana dia tak beriman. Kalau dia mengucap dua kelima syahadah orang kafir, Epong saat ni tu dia mengucap, dia masuk Islam, dia mengucap asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka amalan hak dia dah buat dalam Syiah gitu, dalam kafir gitu, jadi pahala habis licin tu, jadi pahala. Habis. Hak mana kebaikan jadi pahala habis. Dosa dia rutuh berat. Hancur. Macam kita cuah garai di tepi patah kena air dah. Habis. Tak ada sikit habuk. Sebutir pun tak ada. Cuci orang ni nak ayat macam ibu dia baru beranak merah-merah, kuang. Tak ada dosa pun. Ni nak ayat kata email dengan amal soleh ni mesti kena berkapuh. Kita orang Islam dah, ambo demo supo ni, ibu-ibu ayah-ayah semua sidang penonton semua, hak Islam siap-siap dah. Email dah kita, Islam dah, email dah kita ni. Rukun email kita beriman habis dah. Beriman kepada Allah, pada Rasul, pada malaikat,
pada hari kiamat, qada dan qadar, utuh baik utuh jahat. Kita habis dah rukun iman ni, kita beriman dah, tapi tak ada buat amal soleh. Semaya bel pun tak cukup, ataupun tak semaya langsung, puasa Ramadan pun tak puasa, tidak ke puasa tak cukup, tak boleh jadi gapo juga walaupun orang Islam beriman dah pun. Sebab tu dua ni cuba kita perhati dalam Quran, Tuhan selalu kapuh dua-dua kelimah ni. Alladzina amanu wa amilus solihat. Tu amanu wa amilus solihat, di tiap-tiap mana pun kapuhlah dua ni. Kalau Tuhan tak kapuh, tak berhasil kepada kita. Sebab tu janji Allah Ta'ala, Allahu Akbar. Ayat sebagaimana suratul Ankabut, Tuhan kata lanukaffiranna anhum sayyiatihim. Tuhan nak kifaratkan dosa kita bila kita buat amal soleh, beriman amal soleh. Ada suratul Baqarah ayat yang ke-25, Allah Tuhan kata, Tuhan kata apa? Tuhan akan beri syurga, beri kebun. Annalahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Sesungguhnya boleh bagi orang tu, boleh bagi orang tu jannatin, kebun-kebun, syurga-syurga. Tu jannatin, kita nak panggil syurga-syurga tu, syurga ni kebun, penuh dengan kebun-kebun. Tu nak ayat. Gana Tuhan tak royak nasi-nasi, roti-roti kata. Lah syurga tak ada lapar dah. Tak ada lapar seputar dunia nak makan nasi weh. Mek mung tengok gawat nasi dak ku lapar ni duduk di syurga, tak ada lagu tu. Lah syurga tu hawi kenyai dah. Lepas tu bila kenyai dah, buah-buah kayu. Kerana buah kayu ni orang makan lepas makan nasi. Lepas kenyai tu makan buah kayu. Bila kita dah kenyai dah, makan buah bersedak-sedak. Sudah makan nasi dah weh, koyak pisang, makan rambut teh, cekoh buah serta tu. Tu nak rakyat kata makan buah-buah kayu. Sebab tu Tuhan rakyat kebun-kebun tu kerana buah-buah kayu. Buah-buah kayu nak rakyat. Ni kemewahan nak rakyat. Tu. Maka kita selaku sebagai umat Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ni kita kena beringatlah, kita hidup dunia ni nak rakyat tu sebentar sama tara saja. Sama tara. Nabi pun duk rakyat. Nabi duk royak dalam hadis dia macam-macam lah. Nabi royak orang bodoh, orang cerdik, seperti tu juga. Orang bodoh, orang cerdik. Al-kayyisu, orang yang cerdik, Nabi kata man dana nafsahu. Tu orang selalu berdapin diri. Tu wa amila lima ba'dal maut, dan dia buat amal untuk nak makan lepas pada mati. Orang sedia bekalan ni, Nabi kata orang cerdik. Dia selalu berdapin diri dengan Allah Ta'ala, dia perapat dengan Allah Ta'ala, dia banyakkan ibadat kepada Allah Ta'ala. Dia ikut perintah Allah Ta'ala. Ni orang cerdik. Nabi kata wal ahmaku, Nabi kata orang yang bodoh. Orang yang bodoh ialah manittaba'a manittaba'a hawahu. Tu Nabi kata orang suka turut heret hawa nafsu dia. Tu Nabi kata au kama qal. Tu nak ayat tu Nabi dah ayat dah orang bodoh, orang cerdik. Orang bodoh ni turut hawa nafsu dia. Dia nak buat gapo haram ke halal, tak ada fikir, dah ledak. Nampak mani, nampak kena. Ayat dah nak buat dosa. Dan nak buat dosa nampak kena dah. Bahkan bertengok dengan dosa pula. Bertengok dengan dosa pula. Boleh buat dosa ni berasa tengok, berasa bangga, berasa besar. Dia boleh buat dosa. Ada buat pahala koyo macam muka tikus dah. Buat pahala nak ayat tu. Ni nak ayat tu orang yang bodoh. Orang cerdik, orang selalu berdapin diri dengan Allah Ta'ala, dan dia buat amal untuk makan bekalan selepas pada dia mati. Tu Nabi royak sendiri. Nabi pun duk cerita dalam hadis lain. Nabi kata dunia ni sebagai lalu jalan ya. Ad-dunya darul mamar. Dunia ni satu negeri yang lalu jalan. Tu wal akhiratu darul baqa. Akhirat ni panggil tempat kampung terhalami yang kekal. Darul baqa mana kekal. Sini lalu jalan ya. Sabit Nabi kata lah hadis mana? Hadis riwayat oleh Imam Tirmizi daripada Abdullah ibnu Mas'ud. Nabi kata mali walid dunya, tidak ada bagi aku dan bagi dunia. Ma ana fid dunya,
Tidak adalah aku ni dalam dunia ni illa karakibin, melainkan supaya orang naik ke neraka ya. Nabi kata aku duk hidup atas dunia ni supaya orang naik ke neraka ya. Macam orang naik motor, naik kereta, naik bisikal. Lagu mana? Duk gi tiap-tiap hari duk bergelek. Yang ni masa berlalu. Hatu nak ayat Darul Mamar, tempat lalu jalan. Kita duk berjalan, duk gi. Nabi kata. Hatu Nabi kata illa karakibin, malaikat supaya dengan orang naik ke neraka. Hanya bila duk jalan lama-lama tu berasa letih. Duk berjalan lama-lama tu berasa letih. Istazalla tahta syajaratin, hanya beradu tereduh di bawah bayar pokok kayu. Berhenti teduh. Kita jalan gak berasa panas, berasa tarak lengah dah weh. Tengok pun kayu mana hak rene nampak rene molek, teduh molek gak. Kita pun beradu, duduk nyatok situ dulu. Beradu situ dulu, hilal letih. Sudah hilang panas lengah dah, bangun gi pula. Tu Nabi kata sumaraha watarakaha, kama dia tinggal kama dia pergi, sumaraha kama dia pergi, yang ni berjalan pula watarakaha, dan tinggallah tempat tu mana wah bayar pokok kayu tu tinggal dah lagi dah lah. Tu Nabi royak lagu tu. Nabi kata aku dengan dunia ni lagu ni lah, ibarat gitu dah. Kita boleh maki Dogi tiap-tiap hari, hari ni dengan kemarin, hari ni dah banyak pada kemarin, esok lama pada hari ni, lusa pada esok, dogi gitu. Lepas tu bila kita duduk jalan tarak, kita singgah pokok kayu. Kita singgah pokok kayu apa dah? Kita pergi tidur rumah kita buat rumah sebutir. Rumah kita tu sebagai tereduh untuk kita dalam perjalanan ni bila kita tarak lesu. Sebab tu kita tengah malam kita tidur, pagi esok cari makan pula. Tapi masa berlalu, masa duk gelek semua, berjalan masa. Ni masa berlalu ya. Kemudian dia nya mana? Sumaraha wa tarakaha. Akhir sekali kita akan pergi mana? Pergi ke kubur. Siapa masa dia pergi kubur, watarakaha, dan akan tinggal tempat tu, tinggal rumah. Gimana tinggal rumah tu? Gi kubur. Demo pun gali ada sekat tekak bubuh kita dalam tu. Sipai molek gak ambil cok gerung jijak kelik. Ni Nabi royak hidup dunia lagu ni ya. Pas situ tak ada ke tak? Wal akhiratu darul jaza. Nabi kata akhirat ni darul jaza, tempat balasan. Tempat balasan. Apa hak muduk buat selama kening, sininglah mula balah. Mula balah lah situ. Tanya kita, soal kita, timel kita, macam-macam bila siapa dikubur dah. Mari segala-gala perbuatan kita hisap mari selalu dah. Hanina ayat. Maka siapa dia beruntung, siapa dia tak beruntung, situlah. Kalau kita tak beringat dalam kehidupan kita, tak cermat dalam kehidupan kita, kita bergaduh dalam kehidupan kita, kita akan jatuh di satu tempat jatuh di tempat kita akan sesal buat selama-lama nak ayat tu. Duk berjerit, duk bertepik. Hak tu dah. Tuhan ada royak kata orang duk dalam kubur duk minta nak kelik. Hak ni dah lah nak ayat kata. Dia kata kena na'mal solihah, kami nak buat amal soleh ya Allah. Bukan nak klik tas senacan, bukan nak klik tengok bini, bukan nak klik tengok lembu, bukan nak klik saring tengok kebun. Dah klik nak buat amal soleh. Tuhan pun hidup lah hatta klik semula. Orang ni kalau Tuhan hatta dak berasa duk lah sejik belaka. Kalau dalam kubur tu Tuhan hatta boleh 4-50 orang penuh sejik dia rasa. Tak pergi ke mana dah, mandi situ-situlah. Wari-wari nasi lah, nak mati pula kena. Kena dia boleh royak, dia sarah orang habis licin. Dia akan bayar ke orang semua dalam suti kapung. Kalau Tuhan hidup 50 orang suti kapung. Kubur tu Tuhan hidup. Allahu Akbar, 50 orang penuh sejik. Tak ada tidur siang malam, duk mengatik, duk baca Quran, duk gapo semua tu ya atau wak. Zikir, kena dia tengok dah. Dia tahu dah
dia rasa dah, dia makan napad dah. Haning ayat tu orang le kubur kalau kita boleh, kalau Tuhan tu mengikut kanak-kanak dia. Wa hum yastarikhuna fiha rabbana akhrijna na'mal salihah ghairal ladzi kunna na'mal. Tu dalam surah, dalam Al-Quran Tuhan nyata-nyata siap dah. Duk bertepik, duk meluik nak ayat tu. Tu dia minta Tuhan suruh tubik. Tubik tu tak sih dah buat macam dulu, tak sih dah. Dulu aku tak semaya, aku kalau hidup training ya Allah aku tak dah. Aku tak tinggal dah semaya, tak tinggal dah puasa. Tu rayu ahli kubur tu nak ayat kata tak ada neraka lagi. Sebab tu beringat-lah kita, ibu-ibu, ayah-ayah dalam hidup kita ni. Dah lebih-lebih lagi perkara yang sakut paut dengan sesama manusia. Kita ada kaitan curi barang demo ke, ketek barang demo ke, buat khenak barang demo ke. Ni apa panggil kita sakut dengan sesama manusia. Kita mengopak demo ke, kita kata hak bukan-bukan kepada demo ke, semua tu sakut paut. Akhirat esok boleh pelepah lah. Nah ayat tu. Ni keadaan ayat. Sebelum hak peribadi kita lagi, hak kita tak semaya, tak puasa, tu suku. Hak tu rasa hingga sikit kerana tak ada sakut dengan sesama manusia. Hak sakut dengan manusia, Allah, hak tu yang paling sukar sekali, yang paling susah sekali. Sebab itulah kita di hari ni sama-sama kita kena jaga. Kerana Tuhan pun duk royak dalam suratul Najmi, wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Wa allaisa lil insani illa ma sa'ah. Bahawa tidak dapat balasan bagi manusia saat itu illa ma sa'a, melainkan apa yang dia usaha, apa yang dia buat, hak itulah balasan Tuhan. Tuhan tak balas hak dia tak buat, Tuhan balas hak dia buat. Hak dia buat dengan Allah ke, dia buat dengan sesama manusia ke, Allahu Akbar. Sebab tu dalam ayat mana Tuhan ada cerita tu, tu Tuhan apa panggil penyakit pecah belah dalam masyarakat. Penyakit pecah belah dalam masyarakat tu ada cerita dalam Quran ayat tu. Tu dah, wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dha. Tu ya ayyuhallazina amanu jtanibu katsiran minaz-zann inna ba'daz-zanni ismun. Hi orang beriman menjauhlah daripada banyak seka. Tu tengok lagi, jangan banyak seka. Kadang kita ni seka, seka dia tu gitu, dia ni gini, kalau gitu, kalau gini, benda tak cerak kali seka. Tu saya kata dah, inna ba'daz-zanni ismun, kerana setengah-setengah seka tu membawa kepada dosa. Walaupun seka bukan semua, tapi setengah-setengah seka tu ialah berdosa. Wala tajassasu, dan jangan duk mengisi hak orang. Jangan duk mengisi hak orang. Tu nak ayat. Ni penyakit pecah belah ni. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan duk ngopak setengah kamu akan setengahnya. Jangan duk mengopak, jangan duk kecek keburukan orang. Nak ayat kata, kerana di akhirat esok kena minta maaf. Kita kecek kepada siapa, kita buat siapa dia, kita kata siapa dia, sakut paut dengan anak ada, dia akan kena minta maaf. Selagi tak minta maaf, tuai tak maaf, duduk situlah mung tak jumpa dengan syurga selama-lama. Bahkan mung kena bayar. Kalau tuai saat itu kena bayar, Tuhan suruh bayar, bayarlah. Bayar dengan pahala. Kalau pahala banyak tak ada gapo, kalau pahala tak ada gak lopcak dalam neraka, habis bayar pahala kita royak. Hodo wa amal selama kini habis licin. Tu apatah lagi kita buat dosa banyak di dunia noyak tu banyak. Tu di antara ayat yang Allah Taala duk cerita kepada kita dalam surah Tahrim ayat yang ke-7 lagu tu juga, innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Innama tujzauna, sesungguhnya kamu saat itu tujzau, dibalah. Dibalah mung ni kena balah. Kena balah di akhirat esok. Ma kuntum ta'malun, apa saja barang yang adalah kamu berbuat, membuat gapo mung kena balah lah. Ni kita kena beringat ibu-ibu ayah-ayah,
Ni di antara ni. Sebab tu kita dah hari ni kena banyakkan panggil ganjaran kebajikan. Kebajikan. Kita kena jaga seboleh-boleh. Ni ibu-ibu, ayah-ayah. Ayat kata kita duduk atas dunia ni, kita sangat-sangat kena jaga. Kerana Tuhan win 60 tahun, 70 tahun jaga-jaga. 80 tahun jaga benar. Hak banyak sekalinya. Hak banyak sekali di hari ni berapa? Hak 50 lebih-lebih banyak. Tak ada siapa cicah-cicah 60 pai. Tu nak cicah-cicah 60 pai. Tidak kan 60 cak pai. Tidak 60 lebih sikit-sikit pai. Kerana Nabi royak dah. Umur umatku ni di antara 60 ke 70. Ni hak Nabi royak. Pak kita tengok di hari ni, 60 berapa lekat dah tengok hari ni. 50 banyak, 50. 50 ni banyak, 50 ni banyak. 60 nak siapa pun nak ayat tu setengah-setengah orang ni. Allahu akbar. Sepuluh daki bukit dah, sepuluh kerabat bukit dah. Kerak. Nak bawa, nak beri, tak mati tu nak ayat tu. Umur nak ayat seseorang nak ayat. Pak kalau kita penuh dengan dosa-dosa, penuh dengan dosa, kita buat zalim kat orang. Tu dah. Tak kira lah zalim ke apa nama. Hak jenis anak kerak. Hak jenis mati bunuh. Minyak mati bunuh. Tu nak ayat. Hak jenis buat zalim, siapa bertumpah darah. Macam-macam nak ayat tu. Tapi tak apa dah dunia. Akhirat esok boleh tengok. Boleh tengok akhirat esok. Dah. Baik, habis situ. Mari kita dengar pula. Apa weh? 7 dosa isteri kepada suami yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni satu juga. Ni satu juga. Nak wi pakang ibu kita ni boleh dengar. Kita ngaji ni, kita ngaji nak wi tahu. Bukan nak kata kaum ibu dak. Ngaji nak wi tahu 7 perkara ni. 7 dosa ni isteri terhadap suami dia yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala sangat-sangat. Ni apa nama 7 perkara ni. Mari dengar ibu-ibu, supaya kita boleh menyesuaikan diri kita. Boleh menyesuaikan diri kita. Boleh kita jaga diri kita supaya jadi baik dalam rumah tangga kita. Lebih lagi ibu terhadap suami ibu, terhadap tok lelaki. Kita panggil tok lelaki. Tu. Gapo nama mula-mula? Yang pertamanya tu. Bining sana itu, si isteri ni suka cerita hal keaiban suami kepada orang lain. Ni tak boleh weh, ingat molek. Siapa jadi bini jangan duk royak keaiban tok lelaki kita pada orang. Tak kira lah apa nama pun. Keaiban suami kita ni tak boleh. Bini perangai lagu ni Allah Ta'ala benci sangat-sangat. Dosa. Ni ibu-ibu berdosa. Jangan dia royak keaiban tok lelaki kita kepada orang lain. Banyak. Tu dalam hadis pun dia ada royak. Tu siapa-siapa yang menutup aib keaiban suami dia, maka Allah Ta'ala menutupkan keaibannya di dunia dan juga di akhirat. Ni tak silap amboga hadis riwayat oleh Imam Muslim. Hadis riwayat oleh Imam Muslim. Tu nak ayat tu. Bila bini tu tutup keaiban tok lelaki, maka Tuhan tutuplah keaiban isteri kita ni dunia juga akhirat. Tuhan jaga, Tuhan tak jadi tak dipecah keaiban apa. Ni satu juga. Kita tengok masyarakat kita kadang-kadang tak tahu gapo, kecek tak gerai, kecek tak bawah rumah, kecek macam-macam lah. Dan beripung banyak orang sikit bakat duk beroyak tok lelaki mung, tok lelaki aku. Royak habis palai kain beroyak. Ni orang tak erti nak royak. Royak ke Fort Tino semua ada 4-5 ni orang Fort dia duk beripung. Duk bagi, duk bersuka, duk mengelak. Kelak. Dia royak tok lelaki kita kau saing kita. Tak boleh. Dia royak. Banyak orang kita tak tahu gapo. Jaga maka laki suami ni hidup gitu-gitu. Tak boleh. Ning isteri hak sejati tak boleh. Tak boleh nak royak. Jangan dia royak keaiban tok lelaki kita kepada orang. Sekadar kita. Lebih-lebih lagi benda dalam kain. Benda dalam kain kita. Benda tak dalam kain pun tak boleh.
Doyak korang kata tok laki kita, Allah makanlah bau ning sampai ketuk muk. Tak leh lagu tu, tak leh. Doyak korang kata tok laki kita makan banyak siapa? Ketuk. Oh, tak leh royak. Tukar ipeh royak tu. Tak usah kata royak benda lain. Tak usah kata royak benda lain. Nak royak kain teruk lagi. Doyak tok laki dia gitu. Oh, pakak mengilah lah. Hok ni royak tok laki dia gitu. Pakak mengilah. Tak leh lagu tu. Ni nak ayat tu Nabi lari. Nabi sangat lari sebagaimana dalam surah An-Nur ayat yang ke-19 tak silap. Dalam hadis Nabi dalam surah An-Nur pun ada ayat juga. Tu nak ayat tu benda ni. Yang keduanya tidak taat kepada suami. Tidak taat kepada suami. Ni pun isteri jala juga ni. Dosa juga tak taat. Allah lawan tu lelaki lah dia. Hawa lebih dia belaka tu, rupa lebih dia, harta lebih dia, duk tupai dia. Tok lelaki ni macam anak koli dah. Tok lelaki ni macam hamba saya, ikut dia suruh. Tok lelaki dia ni macam teksi dah. Tak leh kita bersikap lagu tu orang Tino, tak leh. Kita bila kita nama kata isteri, kita kena taat apa yang diajar, yang disuruhkan oleh suami kita, perkara-perkara yang betul dengan agama. Tak leh kita nak ukur, tak leh benda tu. Bukan pengukur dia. Walau kita anak raja, anak presiden, sekalipun anak sedega, sekalipun nak ayat tu, kita kena patuh kepada suami kita. Tak boleh kita buat macam tu. Tak boleh kita nak buat sihir dengan tok lelaki kita. Tak taat, tak boleh. Apa tok lelaki kata kena dengar lah. Kalau tok lelaki kata yes, kalau kata no. Ingat molek ni dak kita kadang-kadang tok lelaki tersewi genak tu catung 3 hari. Allah 3 harinya tak menanak. Tak angkat ke darah nak ayat tu. Allah tak kena dengan hati dia. Tak leh lagu tu nak ayat. Banyak orang kita tak ngaji dia jadi belaka lah. Dia duk keras perut cara dia. Dia tok lelaki panggil nak tidur, dia tak kena mana duk catung, tak masuk dalam. Tak masuk dalam. Jangan tidur luar, ketik dia nyamuk. Wak kerah perut, bini wak kerah perut untuk lelaki. Nak ayat tu tak reti lah, nak ayat tu. Ni dosa yang Allah Ta'ala sangat-sangat benci kepada sang isteri saat ni. Si isteri saat ni nak ayat talih lagu tu. Yang ketiganya, tidak bersyukur nafkah dari suami. Tu. Yang diberikan suami. Tidak bersyukur nafkah yang diberikan oleh suami kita. Tak boleh juga. Ni ada dalam hadis riwayat oleh Imam Muhammad. Ni nak ayat tu. Tak boleh. Walaupun tidak besar, selalu kita kena merasai besar. Tu laki gapo wik kita tu, walau benda kecil sekali pun kita kena berasa besar. Kita kena bersyukur, terima kasih Allah, habis kat bining ni baru beli besar janggut udai deh. Allah, terima kasih lah lah ada yang lain tu beli 4 kok berat dah. Habis boleh banyak ni pun tak apa dah. Nak kena habis susah kerja, nak perak anak lagi, nak buat rumah lagi, gapo lagi. Bining kena bersyukur, kena terima kasih kepada tok lelaki apa yang diberikan oleh tok lelaki. Tu yang ketiga. Ni pun susah juga. Karena kita hidup dalam masyarakat yang sudah pun jadi maju sekarang ni. Dunia maju. Siapa tanding belaka, siapa badu belaka. Anakku jadi badu. Suk terosak aku pun badu juga. Pakai handset harga murah, aku pakai handset harga mahal. Bini pun kita locak lah. Dia kata gitu, nak beli hak mahal ratik lah. Nak beli iPhone ratik. iPhone kok mana go berah nak pun tak cukup. Anak nak ngaji sekolah pun tak cukup. iPhone kok mana. Pakai hak tu lah, Samsung Hero tu lah. Boleh buat pekor kucing tu. Hak tu pada dah demo telefon masuk kita, boleh kecek tak apa dah. Tak usah dah hagah lah. Tak usah dah berasa besar, berasa hagah lah kita. Kita jadi orang Tino, kita kena bersyukur. Apa qadar yang tok lelaki kita boleh beri kita nak ayat tu. Jangan bertawah. Hari ni payah sekali lah. Orang Tino kadang-kadang dia berasa malu. Tok lelaki tak ada beli sekut habuk. Dia lemah lain pakai ayat kuning, ayat merah.
Allah pergi makan pulut, makan gula lah, ayak merah dia tu. Allah lengir dia tu sekerak. Beli gelar Mekah tu pergi buat haji tahun lalu. Bini kita ni kosong, tak ada jejer pun, tak ada cicing sorak pun tak ada. Ada tai lalak je. Ya tu, malu kok orang lah, ya tu tegak weh, jangan rasa gitu orang Tino. Jangan rasa gitu, kita bersyukur dengan Allah Taala. Jangan kita ona, jangan kita tak puas hati dengan tok lelaki kita. Hatu royak. Yang keempatnya, satu juga perangai bini. Panggil hak Tuhan tak kena juga. Dosa isteri saat ni tu yang paling dibenci oleh Allah Ta'ala-nya. Yang keempatnya cemburu berlebih-lebihan. Cemburu berlebih-lebihan. Panggil cemburu bini hak patut cemburu doa dengan tak ada arah lah. Tok laki gak alih lembu pun kelik catung. Nak ya tu. Tok lelaki pergi ke mana sikit pun Allahu Akbar. Tak harap hati ke tok lelaki. Apa panggil cemburu. Cemburu ni suruh cemburu juga, tapi jangan berlebih-lebihan. Wi munasabah. Wi munasabah, tengok bermunasabah. Tu panggil cemburu berlebihan. Hak ni sungguh-sungguhnya Allah Taala tu benci sangat. Cemburu berlebihan ni. Dalam Quran pun ada, dalam suratul Hujurat tak silap kok. Ayat yang ke-12 tak silap ambo. Tu nak ayat tu tosi kita ni cemburu berlebih-lebihan. Tu. Yang kelimanya berhias bukan untuk suami. Berhias bukan untuk suami. Ni pun amang satu dosa yang Allah Taala benci juga kepada orang Tino, kepada isi isteri. Si isteri dah. Kita panggil jangok makeup. Makeup bukan untuk lelaki, untuk orang lain. Hak ni terang-terang dah. Nabi tengok dalam malam Isra' dan Mi'raj tu, gambaran orang yang jangok bukan untuk lelaki. Nabi tengok duk makan daging sendiri, duk kikir lengi dia. Tuan duk tergantung dak api neraka, tapi duk makan lengi, duk makan betih dia. Nabi tanya, ya Jibril, gano orang Tino ni, ya Jibril duk makan daging sendiri ni. Kikir lengi dia mama kerau-kerau ya berdarah, terlekak. Kikir betih dia kerau-kerau terlekak, makan daging sendiri. Tu Jibril kata, itulah Muhammad, umatmu lagi akan datang. Orang Tino isteri yang suka make up, tapi bukan kerana suami dia. Yang ni kita panggil orang Tino bini orang hak jangok, bukan nak wi tok lelaki tengok, dak nak wi orang lain tengok. Ni pun banyak dalam masyarakat kita, ingat. Dan nak pergi keluar pada rumah goknya jangok habis cuk jangok. Hak mana jangok sekali hak tu bakal. Tu. Keduk kata lelaki tak ada. Duk kemas nguk kain haring tu. Kain haring tu. Kain seher tu. Tu nak ayat tu. Tu. Mani-mana yang bodak. Hapok. Tu nak ayat tu. Ni tak boleh kita. Ni dalam Islam ni sangat-sangat lah. Nak rakyat kata. Sebab tu kita nak jangok-jangoklah kepada si suami kita. Bila nak keluar daripada rumah, bukan suami kita, kita pakai koda-koda ya. Pakai cuk kelabu-kelabu buruk-buruk, orang tak teringat kita. Jangan kita. Ni dasar Islam ayat. Islam ajar kita gagu tu. Supaya tak menarikkan fitnah. Masuk ke dalam keluarga kita. Orang tak terliu kita. Orang tak ada berasa nak pitah kita. Orang tak ada berasa nak tahan tahu kita. Orang tak ada berasa nak tahan pukat kita. Tak ada nak berjala dak. Jadi orang terlepas gitu ya. Panggil fitnah tak ada. Kalau kita jangok ke orang pakat telai air liu belaka. Orang pakat kili bibi belaka. Tengok tadi mecak pak supaya makan colek pahu ringgit dah. Tu nak ayat tu. Tak boleh lagu tu. Tu di antara. Yang kena. Yang kena ni keluar rumah tanpa izin suami. Ni jala juga. Tubik rumah tak ada minta izin ke tok lelaki. Berasa nak tubik ke start motor. Tok lelaki tak tahu tu bini pergi ke mana. Bawa lepas pada tu 2 jack klik. Pergi ke mana tu? Tak tahu. Kalau yoyak tu pergi kedai kalau beli ikan. Tapi walau pergi kedai beli ikan pun salah minta izin. Apatah lagi kalau mu keluar pergi duduk selikuh dengan jantan lain. Mu kata pergi beli ikan, tapi mu sebenarnya pergi selikuh.
Hidup zina dengan jantan lain. Oh, hak tu tak kena berkecek dah lah. Sebab tu orang tino kena minta izin. Kerana dia ada tuai. Dia ada tuai. Bila ada tuai kena royak. Tuai nak tahu kata mungkin mana dengan siapa dia, lama mana, ke mana. Ni orang tino nak royak tu. Ni kau ibu ambo apa ni? Ambo duk royak ni, nak royak bakat tahu belaka kata ning lah dosa-dosa orang tino terhadap suami dia yang dibecikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala marah orang tino macam ni. Ni nak royak. Tu kalau anak tu kena minta izin pada dua ibu bapa dia, pada pak dia. Tu kalau isteri kena tok lelaki dia. Tu nak ayat tu kena jaga deh. Yang ketujuhnya, tidak menutup aurat dan menjaga diri sehingga di apa ni? Tu. Apa ni? Tidak menutup aurat dan menjaga diri. Tu. Ni lagu tu lah. Setiap wanita mesti tutup aurat. Setiap wanita mesti kena tutup aurat. Jadi orang tino ni kena tutup aurat. Ni dosa ni. Ni 7 perkara ni berkaitan dengan dosa belaka ibu-ibu nak tubik pergi keluar, kita letaklah kain atas kepala kita, pakai baju tu comel, janganlah berlengih duduk luar. Ni anak-anak kita banyak sekali pakai baju lengih duduk luar, tangi panjang pada tangi baju duduk luar. Kadang-kadang setengah tu Allah tangi sekerak atas pada siku lagi, nampak wah ketiak pun ada, nampak baju dalam pun ada, tangi baju tu luar. Ada pakai baju saat ni tu Allah nampak pah ke dalam perut. Ni nak ayat ni apa panggil di antaranya aurat. Bukan rambut saja ibu-ibu ni, apa cima-ciwi. Bukan maksudnya menutup aurat ni bukan rambut saja. Bukan rambut. Orang tino ni kena tudung dia tinggal muka, muka ni ya tinggal tak apa. Lepas tu tangi dua putus ni sampai pergelangi. Pergelangi ni tak apa, duduk luar tak apa. Tu nak ayat kata jangan duduk wui tubik, nak ayat tu. Ni aurat orang tino ni nak ayat kata tu nak ayat. Orang jantan sama orang jantan ni tak ada payah mana, iaitu pusat dengan lutut. Kita sama-sama jantan. Tapi kalau lah ada orang tino, kita tak boleh buat pusat dengan lutut. Orang jantan pun ayat tu. Dia kena pakai baju, pakai kain. Tak boleh duduk telanya, tak boleh lah. Bukan pusat dengan lutut dak lah. Bila ada orang tino ajnabi hosah nikah dengan dia, kena tutup juga orang jantan pun. Ni 7 perkara ibu-ibu ayah-ayah nak ayat tu. Ni apa panggil di malam ni kita boleh tahu sikit banyak hukum-hukum agama. Untuk nak jaga ni, untuk nak jaga kita, benda ni kita nak jaga dalam hidup kita ni. Kita ada anak tino, kita ada bini kita ada anak saudara kita. Tu nak ayat tu. Ni kewajipan kita semua nak ayat tu. Kita kena jaga. Tu. Lepas tu dimakai juga. Kita sebagai lelaki ni kena jaga benar-benar, Tu kena jaga benar-benar. Itulah yang mana kita belajar pada malam ni. Tu. Banyaklah hadis-hadis Nabi riwayat oleh Imam Ahmad dalam surah An-Nisa. Ada cerita ayat 31. Hatu nak ayat tu kena dengan aurat saning tu. Aurat saning nak ayat tu itulah ya Allah Taala garis kepada kita Islam royak kita. Nabi bawa Islam royak kita. Inilah perkara-perkara yang nak menyelamatkan kita daripada dosa Allah Taala. Tak usah bersentuh dengan dosa. Kita nak masuk syurga selalu. Nak masuk syurga selalu. Walau kita mati dalam iman, kita masuk syurga tapi tak usah masuk neraka. Tak usah masuk selalu dah. Kita ada iman tapi dosa kita banyak. Dosa kita banyak berarti kita kena masuk neraka dulu. Lepas tu baru masuk syurga. Tu tak usah lah. Kita nak masuk selalu dah. Nak masuk selalu dah. Nak berjalan boleh lepas pada syurga, tak usah dah.
Atau si neraka nak ya. Kita nak lagu tu lah. Walau kita dijamin kata masuk syurga sekalipun, tak usah masuk neraka dulu. Tu minta jauh lah anak cucu kita, diri kita dan anak cucu kita. Tu insya-Allah taala. Haning apa panggil pengajian kita buat sementara waktu apa panggil sekejap, apa panggil tazkirah qasirah, mengingati pendek, secara pendek insya-Allah taala. Maka di malam ni dengan bahasa setakat ni lah ibu-ibu, ayah-ayah, sidang penonton sekalian, semoga masa yang Allah Taala beri peluang kepada kita dah hari ni, kita mengaji, kita belajar lah. Bila kita mati dah, dalam kubur tak ada belajar dah, dalam kubur tak ada semayang dah, dalam kubur tak ada dah berzikir, dalam kubur tak ada dah tobat, tak laku Tuhan berlaku, Tuhan tak berlaku dah. Manusia ni bila sampai sakratul maut, bila sampai ke halkum, Tuhan apa akik dah panggil. Akik dah, Tuhan tak gapo dah. Nak buat learning dah, nak sedia learning lah. Ni apa panggil amalan yang kita mesti kena jaga-jaga dalam hidup kita. Kerana benda ni apa panggil berkenaan dengan kehidupan harian kita. Baik buruk duk di kita lah jaga. Maka malam ni setakat ni dulu. Sekira ada salah silap sikit sebanyak dalam ucapan hamba, itu kelemahan daripada diri hamba sendiri. Maka yang baik-baik itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka hamba akhiri di kali ini dengan kata aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Allahumma 'allimna ma jahilna wa dzakkirna ma nasina. Rabbana la tu'akhidhna bima fa'ala as-sufaha'u minna. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala nabiyyina wa habibina Mustafa Muhammad walhamdulillahirabbil alamin.